kan, dia memang tak minat untuk pergi ke formal education. And then dia nak find mentor dalam sudut yang dia nak, tak kisahlah agama ke bisnes ke apa semua. Macam mana caranya tuan? Dengan menggunakan prinsip exchange of value. Welcome to the Isbah Kingdom. Ini episod ni kali ni sangat laju dan jitu. Welcome to the Isbah Kingdom. Macam mana caranya tuan? Dengan menggunakan prinsip exchange of value. Okay. Pertukaran nilai kan. Sebab tu semua orang kena faham hidup ni rules ni memang macam tu. Kan, maksudnya sebab tu kita kena faham. Ini terutamanya benda-benda yang bersifat dunia lah. Untuk benda-benda yang akhirat tu. Contoh orang tu awak datang, awak ajar saya, awak dapat pahala. Betul tak? Setuju. Dalam masa yang sama, orang tu kita tengok juga. Contohlah katakanlah seorang ustaz yang mengajar agama. Dulu ada, tak tahu, saya rasa sampai sekarang masih ada orang kepala otak dia masih lepu yang mana dia kata ustaz ni mengajar agama, tak payahlah charge. Kan? Dan tu orang kadang-kadang lupa bahawa hidup ni dia ada cost. Sebab tu saya pelik macam mana ada orang yang against tentang apa? Against tentang fungsi duit ni. Menidakkan fungsi duit. Macam mana dia teruskan hidup dia? Sedangkan setiap hari memang guna duit. Sama ada kita suka ke tak, hidup ni ada cost. Dan the sad part apa tahu tuan? Dengan keadaan ekonomi duit kertas ni, lambat laun dan even sekarang pun dah berlaku, cost of living akan terus meningkat. Harga barang akan terus meningkat. Betapa pun tak suka tentang duit ni, hidup ni tetap ada cost. Okay? So, berbalik kepada soalan apa tadi tu? Exchange of value. Exchange of value. Macam mana step dia untuk seorang budak Pertama, kalau dia ada duit, dia kena guna duit. Okay, itu paling senang lah. Maksudnya saya nak belajar ni, saya bayar. Orang tu dapat duit, dia dapat ilmu. So pertukaran nilai. Yes, betul. Kedua, kalau dia tak ada duit, bagi ke dekat dia. Saya bagi contoh macam ni. Katalah dalam dunia kuda. Perkudaan contoh Ada satu orang budak ni kerja dia jaga kuda. So untuk dia belajar naik kuda ni, selalunya satu lesson dalam 40 minit, dia kena bayar, katalah experience coach, dia kena bayar satu lesson RM120. So dia tak ada duit. So apa dia boleh buat? Bagi dia exchange dia punya value. So dia pergi jumpa coach tu. Katalah, coach, saya nak belajar naik kuda. Coach tu dia ada kuda. Tapi saya tak boleh nak bayar duit. Apa kata saya tolong buang taik kuda coach, saya bagi kuda coach makan, saya uruskan kuda coach, coach ajar saya satu lesson. Kan? So orang tu rasa, this is good deal lah. Kau bagi aku value, aku bagi kau value. Itu konsep dia, exchange of value. So kalau tak ada duit, guna kedekat. But ingat tak zaman-zaman dulu, bila orang tu nak belajar dengan seorang maha guru, ingat tak cerita katalah kumpu ontai kimu? Angkat baldi lah, basuh pinggan, basuh lah. Kan itu value yang dia boleh bagi supaya dia dapat nilai. So itu orang tak faham. Dan tu kadang orang cakap, abang share lah, apa pula nak jumpa bayar charge ikut huruf. Kalau saya jumpa awak dapat knowledge. Saya dapat apa? Abang dapat pahala. Habis tempat lain aku tak buat pahala. Kenapa dengan kau je aku nak kena buat pahala? Faham tak? So yang ini orang tak faham. So hidup ni always macam tu rules dia. Saya bagi contoh seterusnya. Dalam dunia kerjaya, selalunya untuk standard punya orang faham. Ramai orang dia nak naik gaji dia. Dalam masa yang sama, dia tak menaikkan nilai diri dia. Apa skill baru yang dia ada yang boleh memberi nilai kepada bos dia ataupun company dia? Apa value yang dia boleh bagi? Ramai orang dia pakai konsep apa yang lama. Saya dah lama. Seniority. Saya dah seniority kan. Saya dah lama. Lama belum tentu berfungsi. So isu dia bukan pasal lama ke kejap. Apa impak kau boleh bagi? Apa impak kau boleh bagi? Supaya kau pun akan dapat impak. So hidup ni konsep dia macam tu. Tapi mungkin orang tak tahu tuan. Tuan. Cerita pasal tuan cakap pasal menaikkan nilai tadi kan. Sekejap, satu lagi. Tuan ingat sama macam antara tuan kalau tengok hari ni, biasa tak tengok wanita insecure? Sangat biasa tuan. Insecure ni maksudnya risau. Kan, terlalu risau benda-benda tu, utamanya melibatkan
dia ditinggalkan dan sebagainya. Dicurangi. Saya nak tanya dan kita sama-sama fikirlah. Sepatutnya bila kita berbalik pada konsep exchange of value, apabila seorang wanita setiap hari berusaha sedaya upaya menaikkan nilai diri dia. Maksudnya dia tambah knowledge baru, skill baru supaya dia jadi wanita yang unggul. Tuan rasa kalau dia ada suami ni berani tak nak tinggalkan dia? Tak berani lah. Tak. Tanpa dia bagi tahu suami dia jangan tinggalkan dia disebabkan nilai dia terlalu tinggi, lelaki tu automatic stay dengan dia. Sama macam lelaki pun. Kan kalau dia lelaki, apabila dia tidak menaikkan nilai diri dia, kan, yang menjadi tak pancen kepada keluarga dan apa. So apa kau harapkan? Sebab tu bini kau tak respect kat kau. Sebab tu anak-anak kau tak nak dengar cakap kau. Engkau satu value pun tak ada. Faham tak? So macam tu. Jadi betapa pentingnya pemahaman tentang exchange of value ni supaya setiap hari orang berusaha sedaya upaya fokus kepada benda yang di dalam kawalan dia, iaitu sentiasa menaikkan nilai diri dia. Menaikkan nilai diri ni cara dia ialah menambah ilmu baru. Ilmu yang utama yang paling mustahak untuk dia waktu itu. Bukan pergi hafal nama penjajah. Kau bayangkan dah lah dia orang jajah kita. Dipaksa pula kita suruh hafal nama siapa yang jajah kita. Apa berlaku dalam hidup kita lepas hafal? Contoh. So kena tahu what kind of knowledge yang kau kena tahu sekarang. Yang mana tak perlu untuk kau sekarang, tak perlu tahu sekarang lah, nanti pun tak apa. Kan? Hari tu saya buat contoh. Berapakah ketinggian KLCC? Alah, ada pula yang jenis benak. Kan? Saya bagi contoh. Maksudnya ketinggian KLCC tu adalah satu pengetahuan. Pengetahuan sama dengan ilmu. Okay? Kalau kita tak tahu, apa jadi kat hidup kita? Tak ada apa pun. Tapi kalau kita tak tahu nak tambah RM1,000 sebulan, akan jadi impak kat hidup kita. Jadi impak. Betul. Contoh, kalau kita tak tahu, katalah bab akhirat kan, tak tahu cara macam mana tajwid apa semua. Tajwid, tak faham tajwid, tak pandai baca Quran. So itu problem untuk kita. So ada banyak benda yang mustahak yang kita kena belajar. Tapi kita telah disibukkan. Satu ni, term ni, knowledge is power is bullshit. Knowledge kepala bana. Bagi saya, knowledge is power, kurungan priority. Okay. Maksudnya jadi kurungan. Kurungan. Quote by Azzy Water, guys. Ini knowledge is power. Lepas tu macam-macam dia nak tahu. Satu, okay, tuan biasa tak jumpa orang yang banyak tahu, tapi apa pun tak ada di hidup dia. Banyak tuan. Itu yang rumit. Dengan konspirasi lah, apalah. So first kali tadi tuan cerita pasal present moment. Second, always be the best version of yourself every day lah. Yeah. So tadi tuan, pasal tadi yang tuan cerita pasal pekerja perlu naikkan value kan. Okay, sekarang ni zaman ramai introvert tuan. Jap, satu lagi, sorry. Maafkan saya banyak interrupt. Okay, menaikkan value ni sebelum saya diserang oleh pekerja, majikan pun sama. Okay. Tak, konsep dia macam betul, ni. Kan? So, majikan kadang orang tanya, macam mana anak budak-budak tak boleh stay? Tak, konsep dia macam tu. Orang akan stay bila dia rasa ada value yang dia akan dapat. Apa yang value kita boleh contribute kepada pekerja kita. So sama je, pekerja akan dapat value, majikan pun bagi value. Both side matters. Dua-dua kena naikkan value. Sama macam tadi, wanita kena naikkan nilai diri dia, lelaki pun kena naikkan nilai diri dia. Contoh kalau isteri dia makin handal, laki dia lepu, kebolehan dia adalah telur 2 biji, itu je. Okay? Takkan itu je. So tak heran kalau wanita tu tak respect kat dia, tidak dihormati. Faham tak? Faham kan? Sebab di zaman ni tuan, saya perasan lah, dia choice ada dua je. Sama ada hitam ataupun putih. Kelabu tak ada tuan. Maksudnya tengah-tengah tak ada lah. No grey No grey. Okay, so berbalik pada tadi tuan, saya nak tanya, okay, sebab sekarang ni ramai geng-geng introvert tuan. Tak, macam mana dia orang tahu dia introvert ni? Siapa luluskan? Ada orang cakap dia introvert. Ada juga yang sebenarnya kalau kita tengok dia low self esteem. Okay, kalau dia adalah skillful people, kadang-kadang kita tengok orang-orang yang kreatif ni kan, orang-orang kreatif, orang software engineer ni, dia ada masalah communication kan. So kalau dia powerful, macam mana dia show up? Apa yang dia perlu lakukan kan? Dia kena belajar lah ilmu communication. Simple rules of universe ni.
mana-mana kau lemah, kau kena belajar. Kan berapa ramai katalah orang tu dia katalah intro yang ramai mengaku introvert tu kan. Berapa banyakkah program ataupun kelas ataupun video ataupun buku tentang communication skill yang korang baca, yang korang belajar. Ataupun lepas kau tahu kau lemah tu kau tak buat apa-apa. Betul tak? Itu kebanyakan orang buat. Setuju tuan. Kau lemah tapi kau tak buat apa-apa. Defensif tuan. Macam mana kau nak improve? Itu simple tuan. Bagi saya itu ibarat lompat dalam guni. Tak, benda yang simple untuk kita faham. Okay. So saya rasa matlamat kita punya hari ni insya-Allah tercapai. Kan? Mungkin sepatah dua kata tuan. Oh dah Ada sepatah dua kata tuan. Tak, okey. Sekarang ni Mirul. Sekarang ni tuan dah ada haters. Okey. Kan? Okay. So mungkin ada kawan-kawan kita yang tak tahu kan. Bukanlah tak tahu apa, bagi betul lah. Kecenderungan untuk orang tu, dia memang macam tu tuan. Konsep dia, okey, untuk kita dapat pengaruh ataupun apa yang kita bagi tahu ni mempunyai pengaruh, rules dia kita kena break orang punya logik dulu. Betul, saya setuju tuan. Okey, sebab lepas kita break logik tu, dia akan datang pertanyaan. Bila dapat jawapan, datang pengaruh. Kat mana kita belajar ni? Saya bagi contoh. Okey tuan. Kalau kita tengok kisah Nabi Musa alaihi salam. Okey, ini naik tuan. Okey. Yang ini bila saya baca Quran kan, boleh jadi salah lah apa yang saya cakap ni. Ini bukan ni. Opinionated lah. Okay. So dan korang cuba realize dan cuba fikirkan perkara ni untuk mendapatkan pengaruh sesuatu yang kita nak sampai tu dia ada pengaruh, dia ada weight. Okay. Zaman Nabi Musa ni ketika diperintahkan untuk untuk jumpa Firaun kan. Betul Nabi Musa? Firaun betul? Okay. Ketika zaman Firaun tu telah diketahui umum bahawa waktu tu yang paling handal adalah ahli sihir. Zaman tu. Okey, ahli sihir. So Firaun mengarahkan ahli sihir tu tukarkan tongkat tali-tali. Tali kan buat sesuatu. So apa berlaku? Ahli sihir ni dia punya tongkat ke apa benda semua jadi ular. Yes, betul. Betul? Okey, so waktu tu Nabi Musa diberikan mukjizat. Dia tongkat kan. So tongkat dia menjadi ular yang lebih besar daripada ular ahli sihir. So waktu apa berlaku? Logik ketika itu, logik ahli sihir, logik Firaun, logik masyarakat waktu tu yang paling handal adalah ahli sihir geng Firaun. Macam mana ada satu orang lagi handal dia punya perkara ni? Dia pelik kan. Macam mana boleh jadi? Ini siapa? Dia ada macam wondering. Sebab tu ada ahli sihir yang beriman. Sama kalau kita tengok zaman Nabi, so dia break dia punya logik tu. So dia tak impress. Sama macam zaman Nabi SAW. Waktu zaman Nabi ni, orang yang dihormati, dikenali adalah orang yang boleh bersyair. Waktu tu. Okay? Dalam bahasa Arab. Penyair-penyair Arab. Yang dihormati, disegani. Okay? So geng-geng yang kafir ni bertemu dengan Rasulullah SAW. So Nabi sampaikan Quran. Jadi penyair ni dia waktu tu dia paling handal. Macam mana, daripada mana datang ni bahasa ni? Wow, macam tu kan. Dia break dia punya logik. Kan? So Nabi kata daripada Allah Azza wa Jalla. Quran. So ada yang penyair yang beriman. Nampak? So unsur break the logic. Ya. So cuba tuan boleh cerita. Okey tuan. Supaya apa yang jadi mungkinlah kawan-kawan ni sebelum ni mungkin dia tak kenal tuan. Betul. Kan? Tak tahu pokok bangkai. Okey, sebenarnya saya be empathetic maksudnya saya faham yang orang tak melalui jalan cara belajar macam saya. Sebab saya punya bidang sebelum ni, background saya adalah engineering. So saya punya pemahaman dalam satu ilmu tu, dia mesti ada variable. Maksudnya naik di sini akan bergerak di sebelah sana. So strukturnya, mesti ada strukturnya. Struktur macam tu. So maksudnya macam ni kalau nak buat laju, mesti kena ada brake, mesti ada sensor, mesti ada actuator dia. So ada sistem dia. Ini untuk tuan punya konsep lah. Saya punya konsep. So bila let's say kalau macam kita ada buat konten apa semua kan, kita always discuss. Maksudnya
benda tu mesti berstruktur. Kalau tak saya jadi pening. Sebab contohnya, okay, kalau kita nak buat let's say campaign, mesti ada ikut struktur je. Kena ada awareness dulu, kena ada interest dulu, desire, call to action dan segalanya. So kalau mungkin sebab ada jenis orang yang jenis dia tahu benda tu works tapi dia tak kalkulatif macam saya. Macam saya ada orang cakap okay, dia keluar terus hilang stres. Saya nak fikir kenapa dia hilang stres. Rupanya ada hormon serotonin. Maksudnya ada sisi yang boleh kita hack. Macam tu. So mungkin orang tak berapa faham sebab saya menggunakan sains, sebab saya daripada aliran sains. Okay. So latar belakang sikit Tuan. Tuan ni sebenarnya siapa? Okay, sebenarnya saya adalah part of Tuan punya team lah. So sebelum ni saya punya background adalah dalam mechanical and manufacturing lah. So saya ada 2 degree lah. Okay. Di situ dalam bidang yang rumit lah bagi saya. Yang rumit tu sebab kadang saya tengok ada adik-adik tu. Dia ada masalah belajar kan, belajar. Saya tengoklah kos dia, Allah, kos yang itu pun 1.9 kan, contohlah. Bagi saya aliran yang dia ada 2 aliran sains. Dia ada arts dan juga sains biasanya kebiasaannya. Sains ni diselalunya memang hardcore lah. Betul. Biasanya kalau arts tu macam benda-benda hardcore juga, tapi di sebelah sana yang memerlukan kreativiti. Sebab dia macam ni Tuan. Dia sebenarnya banyak jenis orang Tuan. Ada orang ni dia jenis kreatif yang tak boleh ikut sistem. Maksudnya dia senang cerita macam ni lah. Dia ada 2 jenis. Ada jenis bebal, ada jenis yang boleh berfikir. Bebal ni bukan maksudnya dia bodoh tau, tapi dia perlu guide. Kau bagi aku jalan, apa aku boleh lalu jalan ni. So biasanya orang macam ni, dia kalau dia orang kreatif ataupun dia orang sains, dia perlukan guidance, dia perlukan sistem. Bagi tahu aku kena buat apa so that aku boleh execute. Okay, maksudnya sebab ramai je orang macam excel dekat contoh graphic design tu adalah arts lah kan. Tapi kena guide. Dia kena buat benda ni, dia kreatif dalam itu. Ada orang ni bila dia laluan tu dia rasa ni bukan aku punya laluan. So that dia self-educated. Dia self-educate diri dia. Sebab kalau dulu untuk stand out susah lah. Sebab dulu tak ada peluang-peluang macam sekarang kan. So sekarang ni bila orang arts ni boleh tunjuk dekat media sosial dan sebagainya kan. So sama juga macam kalau kita tengok macam ramai je yang geng-geng macam geng-geng MacGyver punya. Sebab saya ada pengalaman Tuan. Saya punya jiran kan. Masa kecil dia punya sekolah memang tak handal Tuan. Tapi dia punya modified motosikal memang G2 Tuan. Maksudnya silap kalau sit down dengan engineer pun tombang dia. Tombang Tuan. Sebab walaupun benda tu kalau kira sains lah, dia pandai main data juga tapi dengan dia punya cara. So maksudnya orang arts dengan orang sains ni dia ada 2 jenis. Ada macam saya cakap bebal. Bukan bebal macam bodoh apa tau. Dia perlukan di-guide. Yang ni, dia always timbul pertanyaan. Kenapa aku kena ikut ni? Kenapa nak kena, kalau belajar engineering nak kena baca buku ni, kenapa tak boleh baca buku lain? Maksudnya ada banyak sudut. Faham. Jadi maksudnya Tuan punya latar belakang ni more on education lah. Maksudnya ketika Tuan lahir daripada keluarga yang macam mana Tuan? Saya lahir dalam keluarga biasa sederhana. So daripada negeri mana? Daripada Terengganu. Ganu Natang. So even masa saya kecil pun memang saya tak sekolah sama dengan orang. Sebab saya punya result. Sebab sekolah apa? Saya punya sekolah dulu dia macam ni lah. Masa saya darjah 1 sampai 6 kan. Mak saya hantar saya sekolah yang jauh sikit. Bukan sekolah yang sama budak kampung tu. Saya pun tak tahu apa punca lah. So lepas daripada sekolah tu, saya dapat result yang bagus juga untuk UPSR. Saya dapat pergi ke sekolah kluster. Sekolah kluster kluster nama sekolah. Yang corona mana ada kluster. Saya mula tahu ayat kluster ni ketika corona Tuan. Sebelum tu saya tahu plaster je. Masa kluster kapal leban. Tapi antara impak corona, saya belajar perkataan baru lah, iaitu kluster. Setiap orang ada hikmah dia. Ada hikmah tu, betul tak? Okay, sekolah kluster ni macam mana Tuan? So, saya serius tak tahu. Sebab sekolah kluster ni macam sekolah yang, dia macam sekolah, dia tak ada sampai elite. Tapi sekolah dia macam terbukti dalam, macam sekolah saya 2. Satu kecemerlangan dengan sukan. Okay, akademik ataupun sukan? Dua. Sekolah saya ada 2 perkara tu. So ada yang
excel dekat sukan, excel dekat akademik. So saya sebenarnya, jujur saya cakap, saya sebenarnya jenis bukan rajin sangat pun. Cumanya saya bila masuk exam tu boleh jawab macam tu. Betul lah masa teori tu. Saya pun selalu cakap kat dia orang, kau setuju tak, ada kawan-kawan kita yang otak dia memang suit dengan sistem akademik. Dia bau je buku SPBT tu. Dia terus boleh jawab. Macam kita jenis sampai macam-macam ni vitamin makan. CP1 pun susah nak hafal lah. Dia memang macam tu. Ada orang dia kira panggil easy for me lah macam tu lah. Lepas tu tuan, saya baru perasan satu benda tuan. Sebab saya struggle juga dulu nak berkawan dengan geng-geng yang akademik ni. Sebab geng-geng akademik ni biasanya dia handal melalui hafalan tuan. Okey. Biasa sistem akademik kat Asia ni biasanya hafalan lah, based on hafalan. So maksudnya kadang-kadang kita tanya dia kenapa macam ni, tahu sebab benda memang macam tu. Saya memang geram kalau dengan member saya cakap kenapa jawapan ni macam ni. Ada memang macam tu. Cikgu ajar macam tu, suruh hafal formula ni, jawapan macam ni, soalan macam ni kena jawab macam ni. Ada certain macam tu. So saya yang jenis yang tak suka hafal, saya suka tahu proses dia. So maksudnya kalau sini mesti jadi macam ni, dia ada proses dia. Untuk faham. Maksud contoh kalau kita makan, masuk dekat mulut ada dia punya enzim dia. Dekat ni dia ada proses dia. So orang yang melalui jalan akademik yang jenis boleh melalui macam buat soalan, buat jawapan, buat kerja rumah macam tu, dia tak struggle. Saya dulu struggle tuan. Sebab saya rasa kenapa nak kena, masa tu saya tak tahu lagi lah. Sekarang ni baru saya faham kenapa macam susah sangat nak buat kerja sekolah pun baik pergi main bola. Macam tu dulu lah. So tapi bila exam excel je. Okay, so maksudnya sepanjang sampai tingkatan 5 tu kira sukses lah, kategori sukses dalam akademik lah. Cumanya saya boleh cakap yang kawan saya ramai yang daripada geng yang sukan. Okay. So saya masa sekolah dulu tu saya cakap pentingnya, macam tu cakap, pentingnya untuk pilih environment tu. Sebab saya ingat dulu saya pernah ada satu rasa macam saya tak minat pergi sekolah. Saya pergi sekolah aja mesti kawan-kawan tak suka saya sebab saya jenis yang tak siap kerja sekolah. Sebab lepas tu bila buat soalan, macam tu saya setuju tuan cakap ni. Buat soalan, jawapan salah, jawapan betul, jalan salah tuan. Maksudnya kalau guna cara-cara lain, guna kefahaman, tak boleh. Ada certain way macam tu lah. Tapi bila saya masuk universiti, saya rasa seronok. Sebab universiti kita boleh guna cara apa pun. Sebab tu bila saya pergi ke research, so that saya boleh playing with data. Itu about research lah kalau yang standard punya. Kalau yang standard yang SPM punya, memang kalau jawapan macam tu memang nak kena jawab. Kena skip. Tapi macam kalau universiti tu, kalau bukan melibatkan research, dia memang kena cara tu lah, betul? Saya tak pasti kalau yang technical lain. punya lah. Tapi macam saya punya dulu memang mungkin bidang tuan tu memang boleh perkara research, engineering kan. Maksudnya boleh ada idea sendiri. Okay. So masuk universiti tu, universiti mana tu boleh share ke? Universiti di Borneo tuan. Borneo. Di Borneo. So sampai tahap apa tu tuan universiti? Universiti tu sampai di tahap sarjana lah. Sarjana. Okay. Sebenarnya jujur saya cakap tuan, saya sebenarnya tak suka sangat. Saya tak tahu lah tuan. Saya rasa dulu saya adalah student yang gagal lah. Sebab jenis yang memang tak involve dengan aktiviti co-curriculum apa semua. Ngakak pun ya. Lepas tu orang semua kerja-kerja merit nak duduk college dalam tu. Saya cakap apa pening sangat. Stay je lah luar macam tu. Naik bas. Orang cakap nanti nak kena naik bas apa semua. Macam sardin apa semua kan. Saya cakap kenapa. Sebab tu maksudnya ada orang jenis macam ni tuan. Yang dia boleh excel tapi sistem tu tak berapa suit sangat dengan diri dia. So tapi masa tu saya tak tahu tuan. Jujur saya cakap, masa tu saya tak tahu. Saya tahu macam orang cakap dulu, dia biasanya geng-geng yang akademik ni ada satu perkataan ni, follow the flow tuan. Okay. Saya ingat saya follow the flow ni tuan daripada science to lane lagi. Form 4 tak tahu apa tuan. Form 4 kalau dapat straight A, macam dulu saya dapat straight A for PM Art. Memang confirm kena ambil science to lane tuan. So dia set lah. Dia dah set kan. Maksudnya straight A dia kena bagi science lah. Betul. Tak boleh bagi prinsip account. Kawan saya ada tuan kan. Okay, macam sekolah saya dulu, siapa yang dapat
At least 6A ke atas, dia akan dimasukkan secara automatik ke sign to lane kan. Tapi ada yang member saya ingat 2 orang member saya itu dia dapat 7A. Dia rebel sikit, dia pergi ambil lukisan kejuruteraan, dia tak ambil, dia tukar dengan bio. So cikgu macam tak berapa setuju lah. Kau boleh ambil apa science to lane, kenapa tak ambil science to lane? Macam tu lebih kurang. Okay, so okay, lepas tu habis belajar tu sempat kerja lah dalam bidang engineering. Sempat kerja tuan. Sempat kerja. Okay. Sehinggalah kita berjumpa. Dan untuk makluman, Amirul antara yang terlibat dalam pembangunan dan perancangan konten Nazi Walter lah. Maksudnya Amirul dia ada experience daripada Nazi Walter 0 follower sampai jadi 700,000. Tak semua orang dapat experience tu. Betul tuan. Memang berharga tuan. So dalam saya pernah tengok tuan buat video rekod 13 video sehari. So kalau dalam tahun ni bila kita hit 1 million, so Amirul antara orang yang ada dalam perkara, terlibat dalam kerja-kerja tu. So sebenarnya itu satu skill yang tak semua boleh, sebab hari ni kita tengok dunia media sosial, dunia attention economy. Kalau kita tengok sejak bilakah muncul jutawan-jutawan muda semenjak ada internet media sosial sebenarnya. Betul, setuju tu. So maksudnya skill yang Amirul dan antara ada seorang lagi dia kat belakang. Saya ingat mungkin kita boleh ajak dia Musrop satu hari ni, Mustafa Ma'ruf guys. Saya yakin ramai orang dihantui nama ni. Mustafa Ma'ruf, mungkin kita akan bidaskan dia podcast satu hari nanti. So itulah antara sedikit lah tentang Amirul. Macam okay tuan, mungkin apa tuan punya kekuatan sebenarnya? Saya punya mungkin ada company yang ingin memburu tuan di luar sana. Bagi saya data analisis tuan. Data analisis. Maksudnya every conversion. Kenapa penting data analisis tu? Okay, bagi saya macam tuan selalu cakap kan, nak buat apa-apa mesti kena ada strategi. Okay, for example, okay, kalau kita buat saya rasa ramai orang tak tahu tuan. Kalau contoh kita buat social media, contohnya TT. TT ni sangat famous sekarang betul tak? Ramai orang dia buat konten, dia punya goal dia adalah untuk naik the followers, which is brand awareness. Tapi dia fikir kenapa sales aku sendu. Dia pun tak tahu. Maksudnya dia buat konten tu dia tak tahu pengukuran macam mana nak ukur data tu. Dia tengok kenapa aku punya sale tak naik? Rupanya dia buat konten untuk brand awareness. So pentingnya data. Okay, maksudnya daripada jumlah view ni akan masuk ke website view ni. This number of bila let's say kalau 100 akan convert 1. So that kita boleh tahu okay berapa konten yang kita perlu hasilkan untuk dapatkan jumlah sales sekian. At least kita boleh predict lah berapa dia punya proses dia. Macam tu lebih kurang. So data ni akan membantu kita apa yang nak kena buat next dan apa yang jangan buat. Yes, betul. Okay. So data analysis. So saya yakin tuan, contoh kalau orang-orang berniaga kan, let's say kalau dia ada 4 menu kan, saya yakin ada let's say antara salah satu menu tu dah lama orang tak ni lah, orang tak order lah, tapi dia still beli barang pasal takut orang mau datang nanti. Ramai orang tak perasan benda ni kena buang lah. And then ada dalam menu tu mungkin dah perlu di-reduce kan. Dia punya sale dah lama lah, ada sikit tapi tak capai dia punya tahap. And ada pula menu yang ramai orang order tapi orang order dah habis lah. Patutnya menu ni kena naik dia punya ni. And then tak ramai juga orang tahu okay ni this is the time, okay ni market ni dah start red ocean, nak kena masuk penetration balik. So data-data ni orang tak tahu kadang-kadang. So itulah pentingnya tuan. Sama macam berkawan lah. Kan? Apa jadi aku lupa kawan dengan dia? Betul. Aku dah baca data dia apa kan. Berapa kali aku kecil hati. Berapa kali aku terasa kan. Itu kira data kan. Betul. Okay, so thank you. Lagi tuan mungkin ada saya rasa ucapan tuan untuk kawan-kawan yang menonton hari ni. Okay, so untuk kawan-kawan yang menonton hari ni, baik yang suka ataupun tidak, saya take it positively. Be empathetic macam saya cakap tadi, sebab saya faham tak semua orang belajar laluan saya, ada laluan lain. And thanks juga kepada kritikan yang membina kan. So kritikan ada yang tak membina ada yang berunsur macam
just kritik bila tanya nak buat macam mana. Tak ada pun senyap je. Dia just sekadar nak downkan kita, ada je jenis macam tu. Ada orang macam okay tak boleh macam ni, patutnya kena buat benda ni next time. Okay, tu kritikan membina. Ni tak okay, kenapa tak okay macam ni? At least adalah dia punya solution, yes. Macam tu orang cakap, dia kan ramai orang ni just complain, mana solution ni. Macam tu orang cakap complain, tiba-tiba dah datang tu punya college ni. Macam tu, konsep lebih kurang macam tu lah. So saya rasa tu je saya punya sepatah dua kata. Apa kata tuan? Jadi apa pendapat korang guys? Adakah Amirul kita akan boleh, sebab saya rasa macam saya selalu ada conversation dengan Amirul. Even saya pun banyak belajar daripada Amirul. Dan kalau Amirul tahulah selalu dengan saya adalah orang yang willing to learn. Kan? So ada orang mungkin dia rasa dia pandai. Tak, saya belajar semua daripada semua orang. Saya suka belajar. Dan mungkin masa akan datang, kerana lagi tu Amirul ni dia jarang bercakap di hadapan macam ni. Tapi betul. Kalau ada having conversation di depan, dia okey. Mungkin disebabkan sebagai anak sulung apa semua, dia ada banyak peranan. Mungkin dia akan dia akan cerita tentang ni perkara yang melibatkan hierarki dalam keluarga. Mungkin boleh apa impak dia, macam mana kita nak bawa diri kita bersosial. Betul, kadang dia memainkan peranan yang penting dalam bersosial terutamanya. Betul. So thank you very much guys. Kepada kawan-kawan, saya jarang sebut benda ni sebab saya tengok mungkin kan sebab kita tengok data Thomasan kan. Ada orang yang tengok podcast ni tapi dia tak subscribe lagi. Betul. Jadi guys, korang subscribe supaya lepas tu tekan butang loceng. Betul. Supaya nanti kalau nak keluar video baru, korang boleh tengok lagi. Dan memang setiap kali korang tengok akan ada iklan, so kami akan dapat income. Jadi daripada income tu kami boleh teruskan hidup dan boleh buat video lagi. Saya bagi tahu tegak je. Okay? So korang tak payah bayar apa pun. Kan, just subscribe, tekan loceng je. Lepas tu panjang kepada kawan-kawan. Sebab saya yakin kita punya podcast ni banyak different angle yang saya rasa wajar didengari oleh ramai orang ketika memandu ataupun ketika sedang sugul dan sebagainya. Ataupun sedang tercari-cari. Tercari-cari. Okay guys, Enyak sampai lunyai. Enyak podcast.